para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini saya akan mengupas satu tajuk berdasarkan ayat yang saya baca pada awal tadi berkenaan dengan istiqamah. Istiqamah. Para jemaah sekalian, istiqamah satu perkara yang begitu mustahak dan penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Tetapi kita akui istiqamah satu perkara yang payah dan berat. Istiqamah satu perkara yang sukar. Sebagaimana sukarnya istiqamah, maka begitu jugalah besarnya ganjaran bagi mereka yang istiqamah. Istiqamah satu benda yang payah. Payahnya istiqamah sehingga kan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam Sunan At-Tirmizi menyebut, "Ma nazala ala Rasulillahi ayatan kanat ashakku wa la ashaddu min qawlih fastaqim kama umirta." Tidak ada mana-mana ayat Al-Quran yang lebih berat dan yang lebih payah saat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ayat itu ayat berkaitan arahan agar baginda istiqamah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Ayat ini berada dalam surah Hud pada ayat yang ke-112. Ada satu hari ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, limadha asra'a ilaika syayb?" Wahai Rasulullah, kenapa Tuan cepat sangat berubah? Abu Bakar ni tok tua. Baginda sallallahu alaihi wasallam menantu dia. Menantu berubah dah, tok tua dak lagi. Jadi Abu Bakar tanya, "Limadha asra'a ilaika syayb?" Kenapa ni Tuan cepat sangat berubah ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hud." Yang menjadikan aku berubah, wahai bapa mentuaku, wahai Abu Bakar, salah satu puncanya adalah surah Hud. Surah Hud. Surah Hud, ayat yang mana? Ayat yang ke-112 dari surah Hud yang berkaitan dengan perintah dan arahan Allah agar istiqamah. Ayatnya berbunyi, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqamahlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana apa sahaja yang diperintah dan dilarang kepada engkau. Hadis ini jelas nak menunjukkan istiqamah ni payah dan berat. Kerana kalau ringannya istiqamah, mudahnya istiqamah, kacang dan petik jarinya istiqamah, nescaya takkan berubah fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan berubah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah fizikal baginda, berubah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turunnya ayat tersebut. Istiqamah kita akui payah.
Yang mudah apa dia ustaz? Yang mudah istirahat. Yang ni mudah dah. Duduk santai, layan Facebook, tengok Instagram, buka TikTok. Itu mudah. Namanya istirahat. Istiqamah payah. Sebab itu kalau kita perhatikan segala macam masalah yang berlaku pada hari ini, sama ada peringkat kekeluargaan kah, ataupun yang lebih besar hatta peringkat negara kah, hatta peringkat global sekalipun, macam-macam masalah yang timbul pada hari ini, agak-agak apa puncanya? Salah satu punca besarnya kerana payah dan sukarnya istiqamah. Kenapa berlaku cerai-berai dalam kalangan keluarga? Salah satu besar puncanya adalah kerana sukarnya istiqamah menunaikan amanah dan tanggungjawab. Kenapa berlaku masalah peringkat negara? Kerana payah dan sukarnya istiqamah melaksanakan tanggungjawab menunaikan janji. Payahnya istiqamah dalam perjuangan, payahnya istiqamah berpegang dengan yang halal, sukarnya istiqamah meninggalkan yang haram, payahnya istiqamah melaksanakan amanah, sukarnya istiqamah menunaikan janji. Payah itulah menyebabkan macam-macam masalah yang berlaku pada hari ini. Sebab apa? Sukarnya istiqamah. Sebab itu, mana-mana pihak yang boleh istiqamah, seseorang itu dia akan dicintai oleh manusia. Dia akan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang istiqamah, dia akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelebihan dia dapat. Dikasihi manusia, dicintai baginda, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita suka orang yang istiqamah. Depan cakap begitu, belakang cakap begitu. Kita tak seronok orang yang tak istiqamah. Contoh kan, asyik pergi kedai je, tutup kedai dia. Dekat label tu tulis kedai buka bermula daripada pukul 9 hingga pukul 5. Waktu operasi hari Isnin sampai hari Ahad contohnya. Pergi hari Isnin, tutup. Selasa, tutup. Khamis, tutup. Tak istiqamah. Kita tak seronok. Orang istiqamah, kita akan sayang pada dia. Kita seronok dengan dia. Hatta Allah suka orang yang istiqamah. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling disukai di sisi Allah? Sahabat kalau mereka tanya amalan yang paling Allah suka. Ataupun dalam konteks hadis yang lain, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Sahabat kalau dia cari yang paling. Ayyul a'mali khairun? Amalan apa yang terbaik? Ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sedekah apa yang paling banyak pahala? Ayyul hijrati afdal? Hijrah apa yang paling afdal? Sahabat kalau dia cari yang paling baik. Sebab mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cari yang paling bagus, cari yang terbaik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada jiwa tarbiyah. Beza orang yang mengajar dan orang yang mentarbiyah, dia beza. Kalau orang yang mengajar, kalau orang tanya, "Ustaz, boleh tak solat subuh pakai seluar 3 suku, pakai jersey bola begitu je?" Orang mengajar dia kata, boleh lah. Betul tak? Dia hanya jawab hukum.
Ya ataupun tidak. Boleh ataupun tak boleh. Tapi orang tarbiyah, orang yang mentarbiyah kalau tanya ustaz, boleh tak pakai seluar 3 suku, pakai jersey bola, nak solat subuh ni? Orang tarbiyah dia jawab, boleh, tapi yang paling baik, yang paling bagus, pakaian yang the best, yang paling afdal, nak bertemu dengan Allah, beginilah pakaian dia. Itu orang tarbiyah. Sekarang tarbiyah tak ramai, yang ramainya terbiar begitu je. Biar begitu je lah. Rasulullah SAW dia ada jiwa tarbiyah. Sebab itu bila dia didik para sahabat, dia didik cari yang paling baik. Sebab itu banyak soalan kita dapati yang diajukan oleh para sahabat. Mereka akan tanya yang the best, number one, paling afdal, terbaik, disukai Allah. Dan skrip jawapan Nabi SAW tak sama, bergantung siapa yang tanya. Ada ketika kalau sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai Allah? Ada waktu Rasulullah jawab, as-salatu di waqtiha, solat pada waktunya. Itu amalan yang paling Allah suka. Waktu yang lain bila sahabat tanya, apakah amalan yang paling Allah suka? Rasulullah jawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Waktu yang lain bila ditanya amalan apa yang paling Allah suka, Rasulullah SAW jawab, birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Waktu yang lain kalau ditanya apakah amalan yang terbaik, yang paling disukai Allah, ada ketikanya Rasulullah jawab, hajjun mabrurun, kamu dapatkan haji yang mabrur. Tak sama. Dalam salah satu jawapan Nabi SAW, bila ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah suka sebenarnya? Maka jawab Nabi SAW, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah suka, yang paling Allah kasih, amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Berterusan walaupun sikit itulah yang kita sebut pada pagi ini sebagai istiqamah. Orang yang istiqamah, konsisten, walaupun sikit, konsisten dalam kebaikan, walaupun benda tu kecil, inilah sebenarnya amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dia tak suka orang yang tak istiqamah. Dia tak suka orang yang tak istiqamah. Dalilnya ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang remaja namanya Abdullah bin Amr bin As. Bapanya Amr bin As, sahabat Nabi, anaknya juga sahabat namanya Abdullah. Amr bin As ni pada zaman Sayyidina Umar, dia dilantik sebagai gubernur di Mesir. Satu hari Rasulullah ingatkan kepada anak Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithlu fulanin. Awak jangan jadi seperti si fulan ni. Si fulan ni nama apa tak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nak jaga air mukanya, maruahnya dan sebagainya. Tapi disebut la takun mithlu fulanin. Jangan jadi seperti seorang ni, si fulan ni. Apa sebab? Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail ba'dah. Si fulan ni dia bangkit satu hari untuk berqiyamul lail, tetapi pada hari-hari malam-malam yang lain dia tidak buat lagi. Maknanya dia tidak istiqamah. Orang yang istiqamah, dia disukai oleh manusia, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mungkinlah sebagai satu contoh,
Ada dalam kalangan yang kita kenal ataupun yang tidak kita tidak kenal, jemaah masjid, surau ataupun mana-mana tempat sekalipun. Mungkin sebelum PKP, sebelum COVID, sebelum ni, dia merupakan jemaah yang istiqamah, solat berjemaah di masjid dan surau. Tiap-tiap waktu dia ada, alhamdulillah. Tapi nak sebut payahnya istiqamah, ada seorang bila dia datang je COVID, bila datang je PKP, masjid surau dihakkan pengimarahannya, hanya orang-orang tertentu je boleh hadir. Dan bila dibuka balik masjid, bila dibuka balik surau, orang yang sebelum ni istiqamah jemaah tegar masjid dan surau, kita dah tak nampak dah muka dia. Sebab payahnya istiqamah. Kalau kita tanya kenapa tak datang dah, dia kata solat kat rumah sekarang ni lebih khusyuk, dia sebut. Majlis ilmu online pun banyak sekarang, Ustaz. Bila orang tak nak hadir, macam-macam alasan dia bagikan. Payah parking kat masjid, kena parking jauh. Orang tak nak hadir kan? Payahlah kat masjid, panah dia sebut. Imam baca panjang, tak kena. Imam baca pendek, tak. Bila tak nak hadir, macam-macam alasan. Tapi bagi orang yang betul-betul istiqamah, datanglah apa sekalipun cabaran, dia tetap istiqamah. Sebab itu kata Imam Hasanul Basri, antara tanda amalan-amalan kita yang sebelum ni Allah terima, tandanya kita boleh istiqamah dalam kebaikan. Amalan kita pada tahun lepas, amalan kita pada bulan Ramadan, amalan kita pada mana-mana bulan sekalipun, apa tanda ukuran amalan itu diterima di sisi Allah? Tandanya kita boleh istiqamah dalam kebaikan. Kata Imam Hasanul Basri, dia seorang tabi'in, min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Min jazail hasanah, antara tanda diberi pahala di atas kebaikan yang lepas, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain. Memberanakkan kebaikan yang lain itulah yang kita sebut sebagai istiqamah. Min jazail hasanah, antara tanda diberi pahala di atas kebaikan yang lepas, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan sesudahnya. Contoh, apa tanda seseorang itu dapat haji yang mabrur? Kalau ikut kepada Imam Hasanul Basri, al-hasanatu ba'daha, dia akan konsisten dalam kebaikan sesudah balik haji. Dalam waktu pergi haji, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram. Balik dari haji, haram muka tak nampak kat masjid dah. Tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram. Waktu dia haji lah. Balik haji haram tak nampak muka. Itu maknanya kurang mabrur lah. Sebab tanda min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Antara tanda diberi pahala di atas kebaikan yang lepas, diterima amalannya, al-hasanatu ba'daha. Maka dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Memberanakkan kebaikan itulah yang kita namakan istiqamah. Para jemaah sekalian, dari sudut terminologinya, istiqamah dia sama wazan dengan perkataan i'tidal. I'tidal ni salah satu daripada rukun solat kan. Sami'allahu liman hamidah. Kita bangkit dari rukuk, kita tegak lurus, tidak belok kanan, tak belok ke kiri, tak condong ke depan ataupun belakang, tegak lurus, itulah disebut sebagai i'tidal. Istiqamah dengan i'tidal dari wazan yang sama. Istiqamah berasal daripada perkataan istaqama yastaqimu istiqamatan. I'tidal dari perkataan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Istaqama yastaqimu istiqamatan.
i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Dengan kata lain, orang yang istiqamah itu sama kedudukannya seperti posisi orang yang sedang beriktidal. Mesti tegak, mesti lurus, mesti tetap, mesti teguh. Kalau perintah Allah begitu, tetap begitulah dia follow. Kalau larangan Allah begitu, begitu jugalah dia follow. Itulah orang yang istiqamah. Seperti posisi orang yang iktidal. Dia tak boleh condong. Dia tak boleh belok. Jalan Allah yang lurus, dia tidak bengkok ke kanan, dia tak bengkok ke kiri. Itulah gambaran istiqamah. Kalau kita buat kajian dalam bentuk literature review, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perkataan istiqamah ataupun semakna dengannya. Semakna dengannya ni istiqamah ataupun al-mustaqim, berasal daripada istiqamah juga. Ataupun fastaqimu, istaqamu. Dalam Al-Quran, Allah menyebut perkataan istiqamah dan semakna dengannya ini ada sebanyak 10 kali. Ada sebanyak 10 kali. Dinyatakan pada 9 surah dan disebut pada 8 ayat. Bagi-bagi surah ada. Dalam suratul Fatihah ada. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam suratul Mulk ada. Dalam surah Fussilat pun ada. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Disebut 10 kali pengulangannya. Dinyatakan pada 9 surah dan disebut pada 8 ayat. Dan semua direction maksud istiqamah dan semakna dengannya yang dikehendaki oleh Allah, ia merujuk kepada satu arah maksud yang sama, iaitu orang yang tetap teguh pada perintah dan larangan Allah. Dia tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Lurus saja. Sebagaimana posisi orang yang sedang beriktidal tadi. Cuma para jemaah sekalian, bila kita sebut pada pagi ini istiqamahlah walaupun payah dan susah, hanya orang beriman sahaja yang mampu kekal bersemangat untuk istiqamah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang beriman sahaja yang mampu bangkitkan semangat dan dia kekal untuk istiqamah. Ada seorang sahabat namanya Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Abu Amr Sufyan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, ceritakanlah pada saya satu hal tentang agama Islam yang saya lepas ni tak perlu jumpa orang lain dah. Tanya tentang Islam, cukup saya jumpa dengan awak seorang saja. Saya tak perlu jumpa Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke, Ali ke, Abu Hurairah ke, Hamzah ke, siapa-siapa tak perlu dah. Kulli fil Islam. Katakan kepada saya, ajarkan kepada saya tentang Islam, la as'ala anhu ahadan ba'dak, yang menyebabkan saya tak perlu jumpa mana-mana orang dah lepas daripada ni, cukup saya jumpa awak seorang je. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah awak beriman kepada Allah dan awak istiqamahlah. Besarnya iman, besarnya istiqamah, sehingga kan Rasulullah gandingkan antara iman dan istiqamah. Dengan kata lain, orang yang mampu istiqamah hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia gantungkan iman kepada Allah, itulah yang menjadikan dia kekal bersemangat untuk istiqamah. Dan hadis ini Allah perincikan lagi
melalui surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah hantar pada orang yang istiqamah saat menghadapi sakaratul maut malaikah. Bukan satu malaikat, malaikah, malaikat. Ayat ini saya rujuk dalam Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Beliau menyebutkan malaikat yang dihantar kepada orang yang istiqamah ketika menghadapi sakaratul maut bukan sahaja merujuk kepada malaikat maut dan tentera-tenteranya sahaja, bukan. Tetapi malaikah di sini juga merujuk kepada malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Tujuan apa dihantar malaikat rahmat kepada orang yang istiqamah? Sebagai coach, jurulatih, ataupun sebagai motivator, pemberi semangat, pembakar semangat. Apa yang semangat yang diberikan oleh malaikat rahmat ini? Dua semangat yang ditiupkan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, malaikat rahmat ini mengatakan alla takhafu, demo jangan takut boh. Begitu. Demo jangan takut boh. Yang kedua, wala tahzanu, demo jangan sedih boh. Demo jangan takut, demo jangan sedih. Dua motivasi yang diberikan oleh malaikat rahmat kepada orang yang istiqamah saat nak meninggal dunia. Jangan takut, jangan sedih. Apa beza pesanan jangan takut dan jangan sedih? Kalau jangan takut, benda yang belum berlaku lagi, benda yang akan datang. Jangan takut mati. Jangan takut masuk kubur. Jangan takut mahsyar. Jangan takut hari kebangkitan. Jangan takut titian sirat. Jangan takut akhirat. Itu jangan takut. Benda tak berlaku lagi. Jangan sedih. Benda yang sebelumnya, benda yang berlaku dah. Jangan takut tinggalkan anak isteri. Jangan takut tinggalkan pekerjaan. Jangan takut tinggalkan rumah. Jangan takut tinggalkan harta. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan sedih. Kalau jangan takut, benda akan datang. Kalau jangan sedih, benda yang sebelumnya. Jangan sedih, tinggalkan sekian. Maka dua diberi motivasi oleh malaikat rahmat kepada orang yang istiqamah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami datang, kata malaikat, nak memberikan khabar gembira kepada kamu, wahai orang yang istiqamah, syurga sedang menanti awak seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat mudahnya sakaratul maut, nikmat diberikan husnul khatimah, tak semua orang dapat. Tetapi Allah janjikan mudahnya sakaratul maut, diberikan husnul khatimah, dijanjikan Allah kepada orang yang istiqamah. Kita selalu minta dalam doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat husnul khatimah. Dijanjikan Allah husnul khatimah kepada orang yang istiqamah. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, 10 doa kita. Salah satunya kita minta, mudahkanlah saat sakaratul maut. 10 kita minta,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Yang ke-8, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat menghadapi sakaratul maut. Tak semua orang dapat nikmat-nikmat sakaratul maut, melainkan dijanjikan Allah kepada orang yang istiqamah. Yang ke-9, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cuma para jemaah sekalian, untuk istiqamah dia akan berdepan dengan banyak cabaran. Betul tak? Cabaran-cabaran di tengah jalan supaya orang yang istiqamah hilang semangat dan akhirnya dia tak mampu lagi istiqamah. Apakah cabaran yang paling besar bagi orang yang nak istiqamah dalam kebaikan? Istiqamah dalam perjuangan, istiqamah dengan yang halal, istiqamah meninggalkan yang haram, istiqamah dalam amanah, istiqamah menunaikan tanggungjawab, istiqamah melaksanakan janji, istiqamah. Dia akan berdepan di tengah-tengah jalan itu supaya dia hilang semangat agar dia tidak lagi istiqamah. Apakah cabarannya? Cabaran yang paling besar bagi orang yang nak kekal istiqamah adalah dia akan berdepan dengan cabaran mulut orang. Cabaran mulut orang. Kalau cabaran dalamannya, dia akan berdepan dengan talbisul iblis. Bisikan-bisikan daripada iblis. Supaya orang yang istiqamah ini, iblis membisikkan timbul perasaan riak, takabur, sum'ah. Dia merasakan dirinya lebih hebat berbanding orang yang lain. Dan cabaran luaran, orang yang istiqamah, dia akan berdepan dengan cabaran mulut orang. Mulut orang ni orang akan kata sehingga kita tak mampu berkata-kata lagi. Sehingga kita matilah tak kata-kata ni. Kita buat benda tak baik, confirm orang kata. Betul tak? Tapi kadang-kadang pelik. Kita istiqamah buat benda yang baik. Kadang-kadang ada juga orang kata. Betul tak? Ada orang kata buat benda baik ni. Buat benda baik pun orang kata juga. Sebab itu kita tegahkan pada pagi ini, kalau kita yakin apa yang kita buat ni benda yang baik, tak salah dari sudut syariat, tak menyalahi undang-undang, tak menyalahi dari sudut norma budaya masyarakat, tak ketepikan orang terdekat, tak tindah orang bawah, tak tarik orang atas. Buat sajalah, istiqamah sajalah. Mulut orang sampai bila-bila takkan habis duk mengata. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk kita ubah lagi. Ada nak jawab pantun ke? Lepas kuliah lah, kalau tak habis. Last lah tuan-tuan, sebagai penutup lah. Ana berhenti 10 minit selepas masuknya waktu syuruk. Agar sama-sama kita boleh menunaikan salat sunat Isyraq insya-Allah. Satu anekdot ceritalah. Cerita tentang orang yang tak istiqamah. Orang yang dengar cakap-cakap orang dan akhirnya dia hilang semangat dan dia tak istiqamah. Sebagai penutup tazkirah kita pada pagi ini insya-Allah. Ada satu cerita pendek lah. Seorang penjual ikan. Di kedai dia tulis satu signboard. Di sini jual ikan segar. Apa dia tulis? Di sini jual ikan segar. Bagi kita orang yang positif, no such thing kita nak complain, kita nak komen, signboard tertulis macam tu, betul tak? Tapi ada orang yang negatif, dia ni skeptikal, minda skeptik. Ada je di mata dia mata lalak kan, cari salah, benda tu tak kena, benda ni tak kena.
Bila dia tengok di kedai tadi tertulis di sini jual ikan segar, dia panggil tokek kedai tu. Tokek, datang sekejap. Kenapa? Lalu dia katalah, kenapa awak tulis dekat signboard kedai awak perkataan di sini jual ikan segar? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak tu di sini, bukan di sana. Bukan di situ. Tokek jenis orang tak istiqamah. Ni kita sebut tak istiqamah. Dia melayan mulut orang. Ya tak ya juga awak cakap, kan kedai saya dah di sini dah. Kenapa perlu tulis di sini lagi? Betul. Dia setuju. Dia pun buang signboard tadi, tempah signboard baru, buang perkataan di sini, sekarang di signboard baru tertulis jual ikan segar. Buang dah perkataan di sini. Sebab layan mulut orang. Dia ingat okey dah tu. Tapi rupa-rupanya orang yang bermata lalat ni asyik cari je salah orang. Kita yang bermata lebah, no such thing kita nak komplain kedai orang macam tu, betul tak? Bila tulis perkataan jual ikan segar, datang pula customer lain. Panggil tokek. Kenapa awak tulis perkataan jual ikan segar? Kan semua orang dah tahu dah, dekat kedai awak ni, ikan yang awak jual semuanya fresh. Semuanya segar-segar. Bukan ikan buruk, bukan ikan frozen, bukan ikan busuk pun. Tokek jenis tak istiqamah. Tajuk kita. Ya tak ya juga, betul juga awak cakap. Kenapa tulis perkataan segar lagi? Tak terfikir pula saya. Dia pun buanglah perkataan segar, tempah lagi signboard baru, sekarang ni tertulis perkataan jual ikan. Dia kata tak ada dah kot, orang komplain dah layan semua dah, customer cakap apa ni. Rupa-rupanya orang yang bermata lalat ni ada lagi yang mencari salah orang. Dia panggil pula tokek. Kenapa awak tulis perkataan jual ikan? Apa masalahnya? Kan semua orang dah tahu dah. Ikan kat kedai awak ni awak jual. Bukan awak bagi free. Bukan awak agih begitu je. Bukan kedai awak ni JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tokeknya ni tak istiqamah. Betul juga awak cakap tu. Tak terfikir pula saya. Dia pun buang perkataan jual. Tempah lagi signboard baru. Tulis sekarang ni perkataan ikan. Tak ada dah kot kata dia orang yang komplain. Rupa-rupanya mulut orang ada lagi. Tulis perkataan ikan, datang pula customer lain panggil. Tokek, kenapa awak tulis besar perkataan ikan ni kat kedai awak? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak ni jual ikan je. Bukan jual benda lain. Bukan jual runcit, bukan jual sayur, bukan jual lain. Jual ikan. Ya tak ya juga tokek jenis tak istiqamah. Dia pun buang perkataan ikan. Maka tak ada tulis apa-apa dah kat kedai dia. Apa kesannya? Ketika kedai dia tertulis perkataan di sini jual ikan segar, ramai orang datang kedai dia. Sebab apa? Orang tahu produk apa yang dijual di kedai dia. Tapi oleh kerana dia layan mulut orang, dan yang lebih mustahak dia jenis tak istiqamah pada perkara yang tak salah dari sudut agama, tak salah dari sudut undang-undang, tak menyalahi norma budaya, dia tak tindah orang lain, dia tak tarik orang di atas, dia tak ke tepi pun orang terdekat. Tapi kerana dia tak konsisten dan istiqamah, kedai dia dah tak ada signboard, orang dah tak datang kedai dia. Apa yang boleh kita belajar daripada anekdot cerita pendek ini? Istiqamahlah pada perkara yang kita yakin benda tu betul. Cabarannya ada. Cabaran agar kita hilang semangat, kita tidak lagi konsisten, kita tidak lagi istiqamah. Cabaran yang paling besar, kita akan berdepan dengan mulut orang. Dan akhirnya, untuk kita kekal istiqamah, tidak kita kena minta doa dengan Allah. Betapa banyak hidup kita sebenarnya sudah ditolong oleh doa kita. Sama ada kita perasan ataupun kita tak perasan.
Betapa banyak sebenarnya doa-doa kita yang sebelum ni sudah dimakbulkan oleh Allah, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Bahkan antara doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, doa agar diberikan nikmat istiqamah. Ni doa yang paling banyak Rasulullah amalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, katanya aku selalu dengar Rasulullah membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ni antara doa yang paling banyak. Kalau doa yang paling banyak Rasulullah amalkan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah kata Anas bin Malik, kana aktsarud du'ain nabi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Tapi antara yang paling banyak juga kata Ummu Salamah, doa Allahumma ya muqallibal qulub, agar ditetapkan hati istiqamah pada jalan ketaatan dan pada jalan ibadah kepada Allah. Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, kenapa asyik baca doa ya muqallibal qulub ni? Maka kata baginda, hati manusia tu berada dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak, Allah boleh lorongkan pada jalan keburukan, dan kalau Allah berkehendak, Allah boleh lorongkan pada jalan kebaikan. Moga-moga kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, ditetapkan hati kita diberi nikmat istiqamah, agar akhir kehidupan kita dimudahkan sakaratul maut dan diberikan nikmat husnul khatimah insya-Allah. Moga-moga kajian kita pada pagi ini bertajuk istiqamahlah walaupun payah dan susah, memberi manfaat kepada saya dan kita semua agar kita terus istiqamah pada jalan ketaatan kepada Allah hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.